اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4 bahagian ke-8 daripada atas. Muka surat 4 bahagian ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 2. Menunaikan ibadah kerana Allah. Tidak menunaikan ibadah kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan ibadah kerana Allah. Tidak, yakni tidak menunaikan ibadah kerana lain, yakni kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua daripada empat perkara yang menjadi tanda orang beragama yang sebenar. Orang beragama sebenar ni ada, kalau ada empat perkara ni, maka tergolong di kalangan orang beragama yang sebenar. Kalau tidak ada empat perkara ni, bukan orang beragama, turut atas agama. Keluarga kita pula, kita bawa keluarga pada jalan agama, keluarga beragama, keluarga yang ikut sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau tidak bawa keempat-empat perkara ni, itu bukan keluarga beragama, itu bukan keluarga sunnah. Kadang-kadang sekarang suhu dengan panggilan keluarga sunnah. Nak bawa keluarga kita sebagai keluarga sunnah. Jadi keluarga sunnah ni keluarga beragama. Sebab sunnah tariqah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan agama. Maknanya kalau sebut kata keluarga beragama, sebut kata keluarga sunnah, sama je lah. Sunnatun, sunnah ni dengan makna tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi, itu sunnah. Sunnah dengan makna perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa keluarga yang mengikut agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil keluarga sunnah. Keluarga yang ikut jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa apa? Nabi bawa agama. Keluarga sunnah adalah keluarga yang beragama. Nak jadi keluarga beragama, kena bawa keempat-empat perkara ni. Ada empat perkara ni boleh dinamakan keluarga beragama, keluarga sunnah. Kita nak bawa masyarakat kita kepada agama, kita nak bawa masyarakat kita pada agama, kena bawa empat perkara ni. Boleh panggil bawa agama ke dalam masyarakat. Bukan hanya mengaku. Mengaku agama ni 73 golongan. Berpecah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing di kalangan orang Islam yang sama-sama mengaku merekalah yang sebenar. 73 pecahan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 73 itu 72-nya neraka. Mana apa 72 golongan yang mengaku mereka pun agama yang sebenar. Maknanya apabila neraka tidak sebenarlah. Sebab kalau beragama sungguh, selamat dunia dan akhirat. Tiba-tiba 72 golongan yang memang Islam belaka, tempatnya neraka. Satu golongan sahaja ahli syurga, iaitu mereka yang mengikut perjalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, satu golongan dari 73 golongan yang masuk syurga.
Satu golongan masuk syurga. Syurga pula ada 7 peringkat, 7 darjat, 7 tahap syurga ni. 72 tu neraka. Bukan kata 72 tu syurga lapis bawah, bukan, neraka. Hak 7 lapis syurga tu satu golongan daripada 73 golongan. Mana satu golongan ni syurga 7 lapis duduknya. Mana 72 masih lagi mengaku mereka sebenar. Sebab masing-masing memanglah mengaku sebenar belaka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, Tuhan kata. Tiap-tiap kumpulan ni dia berbangga, bergembira dengan kumpulan mereka, dengan beranggapan mereka lah yang sebenar. Masing-masing mengaku mereka lah yang beragama. Kita tengok ada tak 4 tandaan. Kalau ada, beragama yang sebenar. Yang sebenar ni bukan nak cerita sempurna agama. Sempurna agama tu cerita lain pula. Nak kira beragama yang sebenar. Jangan hanya duk sebut jalanan sunnah, keluarga sunnah, tapi apa bawakannya? Bawakannya hanya ikut jalanan, ikut bahagian yang masing-masing je. Ikut bahagian masing-masing. Macam mana keluarga sunnahnya? Kita baca buku-buku fadilah kepada keluarga kita. Gitu je Nabi bawa. 23 tahun Nabi bawa tu je. Hanya Nabi bawa fadilah saja selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah Nabi bawa apa? Nabi bawa fadilah. Fadilah tu semua sabdaan Nabi di Madinah belaka. Di Mekahnya yang pertama, i'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar, i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Ni nak bawa agama pada diri kita, nak bawa agama dalam keluarga kita, keluarga sunnah ni. Ajar akidah. Ajar dah akidah, tak reti pun akidah. Kadang-kadang apa di iman? Iman semayang. Semayang itu Islam, iman. Oh, saya dah pandai apa iman. Berapa? Belajarnya tidak. Jadi imannya hanya fikirkan saja. Belajarnya tidak. Itu bukan jalanan agama yang sebenar. Ni comel kita ni. Dia tak mula-mula dia. Nak buat agama 4 tandaan. Yang pertama, i'tiqad yang betul. Ni yang pertama. Kalau tak ada hak ni, yang kedua, yang 3, 4 ni tak ada pakai gawal lah. Yang pertama tu hak terlebih dahulu. Pegangan. Itu hak permulaan pembicaraan adalah pegangan. Nak bawa agama, nak belajar agama, nak hidup beragama, yang pertamanya tekan akidah. Akhir zaman, fitnah akhir zaman, fitnah akidah yang paling besar. Fitnah kita dekat nak mati pun fitnah akidah. Syaitan nak goda tipu kita dekat nak mati adalah goda dalam bab akidah, bukan dalam bab syariat. Ketika nak mati nazak ni, bukan syaitan main goda, tak usah semayang lah, tak ada. Tak usah puasa lah, tak ada masa tu. Tak usah tutup aurah lah, tak ada masa tu. Masa tu nak pusing. Hati kita beriman kepada Allah, kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati siapa ni? Hati yang beriman. Kalaulah sepanjang hidup pun tidak ada pegangan, tu tak ada ceritaan lah tu. Tapi syaitan ni walaupun jelas nyata, ni contoh, jelas nyata ikut dia dah orang kafir, jelas nyata tak berlawan langsung dah dengan dianya. Lepas tu syaitan lah, syaitan tak goda, dah ni jahat tak jahat syaitan. Hak orang Islam yang beriman duduk lawan dia tu tak pelik lah. Dia buat musuh dia pun nak tipu, nak perdaya, nak goda, tak pelik lah. Sebab orang Islam yang beriman dia tak turut dia. Kalau turut pun sedar taubat, nangis dia nyebulaknya. Tapi orang kafir, hak terang-terang dah kafir tu, tak ada benda dah. Tak ada benda dah. Patutnya lepas lah. Tak ada masalah dah. Tetap syaitan goda pula. Jangan duk kafir saja. Biar bina arak, biar berjudi, biar berzina. Sebab itu seksaan tambahan di neraka. Dosa kafir tetap kekal neraka selama-lamanya. Ada seksaan dia, ada dia punya peringkat dia dalam neraka, dalam neraka. Tapi tak padan. Tak padang kekal neraka, tak padang duduk neraka kerana kafir ni, nak tambah lagi seksaan. Kalau berjudi, seksaan tambahan. Kalau minum arak, seksaan tambahan. Kalau berzina, seksaan tambahan. Ini nak kena juga waktu. Ni syaitan.
Faham tak? Ini nak kena juga. Walaupun hak memang terang-terang dah kafir, kalau mati dalam kafir wajib neraka, kekal neraka selama-lamanya. Tak ada apa, dah boleh ke dia dah. Makna dikira boleh ke dia dah ki kafir tu, nak buat jahat lain pula. Sebab apa? Jahat lain ni sesaan tambahan. Sesaan kafir, sesaan kafir. Sesaan judi, sesaan lain. Lepas tu dia tambah jadi jahat. Padahal sejahat-jahat manusianya adalah manusia yang kafir, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dah tu jahat sekali. Kekal dalam neraka tu tak jadi. Dia bisa orang nak suruh jadi jahat. Nak suruh minum arak. Minum arak saja tak padang. Kena buat pesta pula. Dia suruh pesta pula. Minum arak, minumlah arak. Nak minum. Padahal semua agama tak mahu belaka ke arak. Bangsa dia, semua bangsa tak mahu ke arak. Kan ada bangsa yang memang bangsa arak? Tak ada. Tak ada bangsa arak. Orang minum arak ni memang orang tak berakal. Bukan kira bangsa. Semua agama tak mahu ke arak. Orang nak arak ni memang orang yang, yelah, fahamlah kitanya. Di manakah kemuliaan manusia nak banding dengan binatang? Di akal. Itu kemuliaan manusia nak banding dengan binatang. Tapi ada manusia nak jadi binatang. Dia nak buang akal dia, biar akal dia sudah tidak berfungsi, hak tu hak dia nak. Patutnya bangsa yang dikaitkan dengan arak, sepatutnya mereka kena nafikan. Bukan bangsa kita tu arak tu. Lepas tu hak nak arak tu, hak tu puak tak pakai. Sebab semua agama, semua bangsa tak ada kaitan dengan arak. Anjing dah duduk bira orang minum arak. Hak tengah mabuk, pipi dia merah. Jangan duduk tengok ke dia. Tengok dia kata keling jeling. Padahal tak ada keling jeling pun. Ada. Tengok tadi. Sebab dia sudah jadi sudah tidak ada akal. Jadi binatang, tak ada akal. Hati kena jadi macam-macam. Jadi molek-molek dah berakal, nak buang akal. Nak buang akal, tak payah lagi hospital, biar bedah buang akal. Buang terus akal, biar jadi lembu kambing je. Dah tak buang akal. Nak memabukkan, mana nak menghilangkan akal. Pelik manusia. Molek beri banyak-banyak sikit beri. Tak cukup lagi. Tolong cari berapa derang. Beri. Kita nak ambil gambar je, tengok orang mabuk ni comel ke tak. Ambil gambar macam mana. Biar ambil gambar. Wallahi tak apa. Ni orang mabuk ni gini perangai dia. Tengok. Beza dah dengan binatang. Sebab apa? Dia sudah menghilangkan akal. Tak ada dah kemuliaan manusia ni. Orang hilang akal minum arak ni, cerdik tak cerdik pun tidak tidur biar pagi kau. Tidur biar pagi dia macam binatang, akal tak ada. Macam maknanya setakat kapi dah, setakat minum arak dah tak ada. Biar dengan arak tu merosokkan orang lain pula. Hak berlaku tu kan. Tak ingat hak dalam khabar tu, hak lawang arus apa semua tu. Akal dia macam mana tu? Memang mabuk. Hak lawang arus. Siapa dito dia kata ada benda yang nak langgar dia. Dah akal tak ada. Dia pun patah balik. Lawang arus. Akhirnya berlanggar. Dia tak mati-mati pun. Hak dia langgar tu mati. Hak tu mabuk ke tak? Tak. Kan biasa-biasa berlaku kan pergaduhan. Tengok ujung sahabat tu ni ke apa? Di bawah pengaruh alkohol. Jadi mabuk kan. Hak ni kata genyok ni kata dia gomor sama gu je. Hak gomor orang dia gomor sama gu dia je. Di bawah pengaruh alkohol. Tengok ujung tadi belakang tu. Jadi buat apa syaitan goda-goda biar rosok biar lebih lagi.
Walaupun kafir dah cukup dah tak? Tu syaitan. Maknanya walaupun kafir jahat macam mana pun, dekat nak mati tetap syaitan jaga. Ni barulah kerja sungguh ni, kerja dak poteng dia panggil. Tak curi tulang. Nah, syaitan kerja sungguh, dia tak poteng, tak curi tulang. Dia tak payah ada ni panggil apa? Tocu apa ke? Ni apa panggil? Supervisor, mandu, panggil apa? Tocu tau. Tocu. Bahasa apa? Bahasa Cina. Tocu ni kira mandu lah. Dia panggil tocu. Tak payah ada mandu-mandunya. Orang tak boleh. Kena ada tocu, kena ada mandu, kena ada supervisor, baru dia buat kerja. Kalau tak ada ni, dia ngulah. Faham ngulah? Ngulah. Ngulo. Belaka tu. Slang lain. Ngulo. Curi tulang lah. Syaitan tau. Ni yang kita minat cerita. Syaitan ni tidak makan, tidak tidur, tidak penat, tidak putus asa. Kita ni pula nak makan lagi, nak tidur lagi, penat lagi, lupa lagi, lala lagi, tak ingat lagi. Tu kadang-kadang ke dia tu. Dia tak. Dia tak lupa. Dia tak penat. Dia tak mengatur. Ni syaitan. Makna hak terang-terang dah kafir, dekat nak mati pun dia dipastikan lagi, dia goda lagi. Hak kafir dah goda buat apa lagi, mati kafir dah, dia akan tunggu sampai ke mati. Sampai ke mati dia tunggu. Tambahan pula orang Islam yang beriman. Ia akan goda sekerah-kerahnya ketika nak mati. Ketika nak mati ni syaitan khumu anak Adam umpama serumuk khumu manisan. Sebab di situ adalah perkiraan, pengiktibaran, sama ada sa'id bagi ataupun syaqi celaka. Sama ada mati dalam iman, orang bahagia syurga, sama ada mati dalam kufur, kekal neraka selama-lamanya. Di perhitungan dia adalah di kesudahan. Tapi kesudahan tak kesudahan pun dikira kepada hari yang kita lah. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang tu mati sebagai kehidupan dia lah. Memanglah keputusan di kesudahan, tapi keputusan di kesudahan ni mari daripada hari yang kita lah. Macam contoh maknanya kemuncak orang belajarnya berjaya tak berjaya di peperiksaan. Itu kemuncak. Tapi nak kira berjaya di kemuncak peperiksaan, dia lama mana dah duduk belajar. Kan tak? Lama mana dah duduk belajar. Tapi kiraannya adalah di kesudahan ni kiraan. Mu berjaya ke tak berjaya? Ni. Selama mu dak belajar, sinilah nak kira mu berjaya ke tak berjaya. Tapi di kesudahan masa periksa tu, berjaya ke tak berjaya ni tengok selama ni dah macam mana. Sama juga. Bukan kita kata Allah kalau gitu kerana kita hari yang ni kiraan kita dekat nak mati. Masa nak mati tu berpandukan pada hari yang kita. Kekuatan iman kita macam mana? Kekuatan iman ni pergi pada nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam 4 tanda agama ni. Yang pertama kena sah dulu iman. Tetapi kalau yang pertama tak ada, tu tak habis cerita lah tu. Tapi syaitan sama je, dekat nak mati pun kekal lah. Macam kafir terang-terang pun dia kekal godaan sampai ke sudah. Yang pertama, i'tikad yang sebenar, i'tikad ahli-sunnah wal jamaah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang cerita bab pegangan-pegangan yang siapa tahap tidak ada khilaf pada kafir pun kadang-kadang. Ada orang-orang yang tak belajar dalam bab akidah ni memang tak ada. Memang pegangan dia pegangan tu. Pegangan hak kafir. Contohnya kita manusia hamba ni memberi bekas sendiri. Dia bekas sendiri. Dan memang kita beri bekas. Sahihnya gitu daripada kita budak sampai ke sudah, kita lah yang buat jadinya. Buat jadi, tak buat tak jadi. Sahihnya gitu. Tiba-tiba kita berpegang, kita lahir bekas dengan sendiri-sendiri. Itu kafir ijma' ulama. Kafir ijma' ulama tak ada khilaf.
Hak qadariyah, hak khilaf ulama ni, Tuhan bubuh kudrat di kita sampai masuk kudrat tu yang bekas. Tu qadariyah hak dosa besar. Mutamak tak hukum kafir sebab dia ada kaitan dengan Allah. Sebab tenaga hak jadi boleh buat kerja ni mari daripada Allah yang taruh situ, Allah yang letakkan di situ. Tapi ni akidah yang terpesong, akidah yang dosa besar. Walaupun tak kafir sekalipun, semayang, puasa, zakat, haji semua tak ada pahala belaka. Tak ada pahala belaka, yang adanya dosa sahaja. Berpegang dengan akidah qadariyah. Qadariyah ni mana Tuhan letak tenaga di kita, tenaga tu yang bekas, bukan Allah dah. Mana perbuatan Allah hanya letak tenaga. Ini Mu'tazilah qadariyah. Sama juga dengan pahaman tabaiyin. Nama dia lain tapi peseng ni macam qadariyah jugalah. Tapi qadariyah ni hanya berkait dengan manusia je, dengan hamba. Contoh pegangan yang sama dengan qadariyah, dipanggil akidah tabaiyin. Tuhan letak tajam dipisah, tajam tu mari daripada Allah yang jadikan. Jadi pisah tu Allah buat, tajam pun Allah buat, api Allah buat, panas pun Allah buat, obat Allah buat, kemudian kandungan khasiat dia tu pun Allah yang buat. Sampai masa tajam makhluk Allah yang Allah jadikan dipisah tu yang memutuskan sendiri, bukan Allah dah. Ini akidah yang dosa besar. Sampai masa api tu yang menghanguskan sendiri, tapi hangus ni pun bukan api tu buat sendiri tau. Api menghanguskan dengan panas yang Tuhan taruh di api. Ini akidah yang dosa besar. Obat menyembuhkan dengan khasiat. Dengan khasiat, dengan apa ni? Hak ada dalam obat tu. Jadi apabila Allah jadikan obat ke, pemakanan ke, di situ ada dia punya vitamin dia. Ada dia punya khasiat dia. Sampai masa kita makan obat, kita makan pemakanan, Allah mengizinkan khasiat tu lah pula yang menyembuhkan kita. Allah buat tidak, Allah tidak buat, Allah mengizinkan khasiat tu buat. Ini akidah yang dosa besar. Pandangan daif kata kafir lagi pegangan ni. Tapi kalau obat tu menyembuhkan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan khasiat yang Tuhan letak di obat tu, kafir ijma' ulama. Allah mengizinkan. Dia cakap Allah mengizinkan kena pandai. Allah mengizinkan mana Allah buat. Itu mana Allah, dengan izin Allah berlaku. Mana apa izin Allah? Dengan kehendak Allah, dengan perbuatan Allah. Itu makna izin Allah. Yang kita faham, Allah mengizinkan, Allah membiarkan, Allah membenarkan makhluk tu bekas sebab Allah telah letak dah tenaga di manusia, Allah letak dah tajam di pisau, Allah letak dah kepanasan di api, Allah letak dah vitamin khasiat di obat di pemakanan. Allah mengizinkan hak Allah letak tu bekas. Itu akidah yang dosa besar. Bukan akidah di sunnah wal jamaah. Dah apa makna dengan izin Allah? Dengan izin Allah apa? Allah yang menggerakkan tubuh kita, bukan tenaga yang Tuhan jadikan tubuh kita. Allah yang memutuskan, bukan tajam tu buat. Allah yang menghanguskan, bukan kepanasan tu buat. Allah yang menyembuhkan, bukan khasiat vitamin tu yang buat. Mana cakap izin ni pun kena pandai kau. Sebab kita kadang-kadang cakap izin ni, cakapan kita kalau sebut kata izin, kita tak buat. Faham tak? Pandai-pandai buat siapa suruh? Diizin dah saya buat. Diizin dah saya ambil. Diizin dah saya. Tuan diizin dah saya buat. Tuan diizin dah saya ambil. Tuan dibuat ke tak? Tak. Tuan diambil ke tak? Tak. Kita yang buat, kita yang ambil. Tapi dengan izin tuan dia. Tuan yang izinkan kita buat. Tuan yang izinkan kita ambil. Ni kalau kita izin ni, tuan sebenar tak buat. Faham tak? Jangan kita faham dengan izin Allah, bukan Allah yang buat. Allah mengizinkan, Allah membiarkan, Allah membenarkan makhluk yang bekas. Itu bukan akidah ahli sunnah tu. Itu akidah sesat tu. Itu tak ada benda, tak ada agama tu. Walaupun tak hukum kafir sekalipun. Betul lah di obat ke, di pemakanan ke, kajilah kaji. Orang sains kajilah. Di situ ada khasiat, di situ ada vitamin. Betul. Allah yang jadikan. Kaji memang akan jumpa lah. Sebab itu semua makhluk Allah. Tapi di saat kita jadi sembuh, bukan makhluk tu yang buat, Allah yang buat segala-galanya. Tapi betul dah Allah jadikan di obat pemakanan tu ada khasiat tu, makhluk Allah. Samalah di tubuh kita ni, tubuh kita makhluk Allah. Kita ni ada tenaga, kekuatan. Tenaga kekuatan ni pun makhluk Allah.
Memang kita rasa ketika kita ada kudrah, kita rasa ketika kita ada kekuatan. Ketika kudrah tak ada ni, kita rasa lesu, tak boleh nak gerak. Bila mari Tuhan letak kudrah ni, kita berasa sihat. Kita pun boleh menggerakkan tubuh kita. Menggerakkan tubuh kita bukan tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita yang menggerakkan, Allah yang buat segala-galanya. Itu akidah kita. Ni bab yang pertama ni. Tapi kalau berpegang, kita bekas sendiri-sendiri, api pisah memutuskan sendiri secara tabi'i, itu kapi ijma' ulama. Semua perbuatan Allah. Ini pegangan kita, semua perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada malaikat yang berlaku perbuatan Allah. Apa berlaku sekalipun, gerak ke, diam ke, apa yang berlaku, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya bergerak abuk ke, bergerak pasir ke, bergerak kuman ke, bergerak semut, sehalus-halus semut sekalipun, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita. Kata dia, bergerak cicing, ketika Allah menggerakkan tangan dan tubuh kita, cicing bergerak, Allah yang buat. Tubuh kita, tangan kita bergerak, Allah yang buat. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang, kita ada ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha kita tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi Allah menggerakkan tubuh kita, Allah menggerakkan tangan kita. Kebetulan di jari kita ada cicing. Cicing bergerak, siapa yang buat? Semua yang berlaku Allah yang buat. Itu je pegang kita je. Dah cicing ada situ dah, Allah menggerakkan tangan kita. Cicing pakai turuk sekali agung lah. Sekali agung, tupang. Ialah turuk. Sekali agung, sekali agung. Tapi Allah buat dah cicing juga. Allah dah yang buat dah. Allah buat setakat gerakkan tangan tubuh sudah lah. Lepas tu cicing gerak juga tu. Siapa buat? Allah buat. Tak payah Allah buat. Lepas tu gerak tu bagaimana? Turuk. Tangan yang digerakkan oleh Allah, bukan Allah yang gerakkan. Kafir ijma' ulama. Faham tak? Semua Allah buat. Tak sudah tanya lah. Cicing ke, seremuk ke, kuman ke, di tubuh kita ada kuman. Bila tubuh kita bergerak, kuman bergerak. Siapa yang gerakkan? Allah. Tak sudah tanya lah. Segala-gala perbuatan Allah. Tu yang akidah kita je. Bukan payah sangat. Segala-gala perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku, malaikat Allah buat. Dah cicing dengan zarah ni mana besar? Cicing ni benda bapak dah besar dah cicing ni. Zarah ni benda atom yang tidak boleh dibahagi dua. Sehalus-halus zarah pun semua yang berlaku Allah buat. Itu je. Untuk memastikan hak yang pertama tu ada. Ini ilmu yang pertama-tama kena tanam molek. Ilmu yang pertama-tama kepada kita, ilmu yang pertama-tama kita nak ajak anak-anak kita, ilmu ni ilmu akidah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pastikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan duk cakap saja ni. Akhir zaman ni dia kena kita sendirilah ambil peranan sendiri. Sebab memanglah kewajipan asal anak-anak ni bukan kepada orang lain. Kewajipan asalnya ibu dan bapa. Ibu dan bapa tu adalah guru yang pertama. Hak fardu ain ibu bapa yang kena ajar, sebab fardu ain ibu bapa pun wajib kena alim. Fardu ain ibu bapa pun wajib kena alim. Maka hak ilmu hak fardu ain ni lah wajib ibu bapa ajar. Kemudian hak lebih fardu lepas tu atau ngaji lain lah pula. Tak mampulah ibu bapa nak ajar tinggi sangat lah tu. Tapi ilmu hak fardu ain, terutama sekali ilmu akidah, tak ada orang lain lah yang kena ajar, mak ayah kena ajar. Sebab itu pegangan mak ayah. Pegangan mak ayah sendiri. Dengan ilmu pegangan hak dia duk pegang sama-sama, hak itulah yang nak kena ajar kepada anak-anak cucu kita semua. Tapi kalau kita pun dah ada tu, kita kena belajar molek Tak ada agama, tak ada tapak agama, tak ada usuluddin, tak ada agama. Kalau tak ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu ada agama, tapi agama yang tak sebenar. Agama sekat-sekat pegangan comel. Tapi syariatnya tak betul. Hatinya tak betul, tak ada keikhlasan contohnya. Maknanya beragama tapi tak sebenar lah. Sebab hanya ada pegangan saja. Nak sebenar kena ada pegangan, kena ada syariat zahir, kena ada syariat hati. 4 perkara ni barulah beragama yang sebenar. Tapi kalau tak ada yang pertama, tak ada agama terus. Tak ada agama terus. Tak tahulah macam mana orang belajar sekarang ni. Belajar agama balik daripada luar.
Jadi kawan ini belajar di Fotoni. Kawan ini belajar agama di Asia Barat. Sama-sama belajar agama lah. Sama-sama balik kampung boleh jadi penceramah. Yang belajar pondok ni tanyalah. Kawan dia tu macam berkaitan dengan semua yang berlaku ni Allah buat. Termasuk gerak cicing pun Allah yang buat. Ketika Allah gerakkan tangan kita, Allah, saya tak belajar lagi lah. Gerak cicing pun Allah gerakkan juga. Dia tidak tak belajar lagi. Apa tak belajar laginya? Kita belajar segala-galanya yang berlaku Allah buat. Kena belajar tu. Dia tu tak belajar lagi gerak cicing tu Allah buat. Kita belajar kan segala-gala yang berlaku Allah buat. Lepas tu gerak cicing tu benda yang berlaku kan Allah buat lah. Apa dia tak belajar laginya? Dia tidak belajar lagi. Maknanya tak berpegang Allah yang menggerakkan. Ada kafir, tak ada pegangan, tak ada agama. Sebab apa? Segala-gala Allah buat. Dah lah cicing duduk situ dah kan. Dah tangan Allah gerakkan. Cicing Allah cari waktu lagi. Sibuk Allah. Ni tak kenal Tuhan dia. Waktu Tuhan ni macam dia. Ada sibuk. Ada tak dang tangan ke. Mana ke. Dia waktu Tuhan ni macam dia pula dah. Ya, pegang kitanya. Segala yang berlaku. Sebesar zarah pun tidak ada. Mereka Allah buat. Tu je. Tak belajar. Lepas tu gerak cicing siapa buat? Masa tu tak tanya lah. Gerak cicing ke. Gerak kumang ke. Allah buat belaka. Mudah je. Tak payah duk tanya-tanya dah. Dok ni tak payah tanya. Allah buat belaka. Dok ada satu benda ni Allah tak usah dok tanyalah benda apa pun. Nak terang nak tanya nak cerita benda halu. Dia baru nak cerita kita sekat lalu dah. Mu tak usah tanyalah benda gapo pun. Allah buat belaka. Misalnya nak tubiklah benda paling halu ke gapo. Ada benda halu daripada zarah. Adalah kesara mana pun tubik mulut je honing tak payah honing. Semua Allah buat belaka. Biar tu je pegangan kita je. Benda payah. Cuma kitab ni bagus kita tahu. Nak kitab pati-pati dah kita ada. Bergerak cicing Allah yang gerakkan. Berpegang gerak cicing bergerak cicing bukan Allah gerakkan, hanya turut tangan yang Allah gerakkan. Kapi ijma' ulama. Kapi ijma' ulama bukan khilaf-khilaf. Hak ni kena qada semayang, puasa apa semua qada habis ni. Segala-gala perbuatan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Allah Rabbil Alamin. Allah yang mengatur, Allah yang menyusun, Allah yang menjadikan segala-gala yang berlaku dalam alam ni semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau sebenar-benar hakikinya tak ada benda kita, tak ada benda satu kita ni. Sekalian makhluk, memang malaikat sekalipun tidak ada sebarang peranan, walaupun sebesar zarah sekalipun. Cuma kita di sunnah wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan kita pun sebenarnya ketentuan dan perbuatan Allah. Usaha kita pun sebenarnya ketentuan dan perbuatan Allah. Kita letak, kita ada pilihan dan perbuatan, letak saja je. Sebab ayat Quran sandar kepada kita setakat tu saja. Ini pegangan ni. Hak bab cakap tu cakap adat lah. Makan kenyang tu dah masalah tu. Cakap makan kenyang, makan sepinggang 2 pinggang kenyang, cakap lah minum air banyak hilang dahaga, cakap lah tu. Kan Allah buat belaka tu pegangan. Atau cakap sandar pada asbab zahir tu dah salah tu. Lepas tu hati kita dah ingat sebab hati kita jauh daripada Allah. Memang hati dah ingat. Ni saat yang berlaku di kita ni. Hidup Allah buat, tak ingat kita ni. Hiduplah kita ni sebab boleh bernafas, udara ada. Jadi macam udara buat dah pegang kita Allah. Tapi di ingatan kita udara. Tu mana hati kita jauh dengan Allah. Bukan masalah tak ada pegangan. Tak sedut tekan lah tu. Kita nampak terang ni Allah yang buat. Bukan biji mata yang buat. Bukan cermin mata yang buat. Bukan cahaya lampu yang buat. Semuanya Allah buat. Terpegang kita semua Allah buat. Senang je. Tak mari diingatan sebab hati terjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah tu itu orang awam, orang kebanyakan dia gitulah. Tak ada salah apa pun. Tak sedut paksa-paksa, tak sedut tekan-tekan lah. Yang kita nak jaga ingatan kita adalah kepada hukum hakam. Ini kewajipan kita je. Nak tarik ingatan kita kepada perbuatan Tuhan yang berlaku secara saat ni memang kita tak mampu. Hak kewajipan kita ni ingat akan hukum hakam. Siapa tahu ini hak ni wajib kena buat. Hak ni jangan buat. Hak ni haram ni jangan buat. Ni ingatan yang wajib. Siapa tahu ini hak ni sunat buat ni.
hak ni ingatan yang sunat. Gitu lah. Hak tu nak kena jaga ingatan. Adapun nak jaga, nak ingat akan sekalian af'al perbuatan tu tak mampu pada kita tu. Yang dok paksa tu. Memang hati kita tak ingat. Hati kita ingat kepada asbab semata-mata. Mulut pun bercakap asbab, hati pun ingat pada asbab. Tak sedar lagi tu. Ni nak kena ingat ni. Gok cicing Allah ni. Allah gok cicing ni. Orang rasa bukan berpegang gok cicing tu Allah buat. Kita berpegang semua yang berlaku Allah buat. Hati je. Tak sedar sesa ni. Semua yang berlaku Allah buat. Cuma kadang-kadang kena buat misal. Buat misal benda kecil. Takut. Yelah. Dia kata berpegang semua perkara Allah buat. Kena-kena tak faham ni. Tak faham apa makna semua perkara. Dia ingat ke semua perkara nak besar-besar je. Semua perkara nak baik-baik je. Semua perkara. Bila dia ecek, dia hurah-hurah. Tu Allah buat juga. Dah saat ni bukan kata semua perkara. Yelah semua perkara. Takkan setara tu kecek. Benda remeh. Semua perkara. Jadi payah orang kita ni. Dah faham. Ecek hurah semua perkara tu tak masuk. Saya ingat kau tu Allah nak cara dah. Dah saat ni kata semua perkara kan. Yelah semua perkara besar-besar. Kalau semua perkara besar-besar, katalah semua perkara besar-besar Tuhan buat. Kalau cakap-cakap Tuhan nak buat. Baru jadi barulah gitu. Ni tak ni. Semua perkara perbuatan Tuhan. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang bukan Tuhan buat. Tak jelas lagi. Lepas tu ingat tak ada. Nak ingat ni. Allah, cicing duk membuat, Allah membuat. Macam cicing bergerak, macam cicing duk diam, Allah buat juga. Cicing duk lekat jari kita dak luruh panggil apa? Panggil apa? Luruh ke dak luruh. Ni lucu orang. Glosor tu. Jadi cicing duk jari kan, kita duk cacangkan dia lekat tu kan. Lekat tu pun Allah buat. Bukan daging jari yang buat. Allah buat. Lekatlah kena sendak tau. Sendak molek ukur sendak molek. Tak luruh lah, tak luruh. Tak lucu lah. Allah buat belaka. Gitu je. Jadi maknanya bukan masa cicing gak tahu buat, masa diam pun Allah buat. Orang tengok Allah buat mau buat cicing ni. Tak sedut renung waktu. Dia ada ajar gitu. Ada orang ajar gitu. Berpegang kok cicing Allah buat. Kena ingat. Masa cicing buat Allah buat. Allah. Kalau payah tak sedut pakai cicing lah. Buang cicing. Lepas tu ada jam pula. Jam gerak ke tu. Orang ni jam gerak masa tangan bergerak. Allah payah buang jam. Lepas tu masa tubuh bergerak, baju kain gerak-gerak. Baju kain, tudung, baju luar, baju dalam, jalan belaka. Masa tubuh kita bergerak. Siapa buat tu? Allah buat. Lepas tu kena ingat. Lepas tu dia ingat mana? Pakat buang belaka, pakat tanya bongeng dia. Bukan suruh ingat, berpegang di akidah. Dah tak ingat pun, tak ingat hati kita lalah. Hati kita zumah. Ni satu perkara pula. Berpegang kena ingat. Tak ingat tak pegang. Tu jeng tu. Tu salah ajaran. Berpegang pacok di akidah kita semua perkara perbuatan Tuhan. Lepas tu bab ingatan dipanggil bab syuhud. Istilah ilmu panggil bab syuhud. Ingatan itu tidak ada pembicaraan dalam kitab tauhid. Itu berkaitan dengan kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemah molek soalan i'tikad yang betul, i'tikad ahli-sunnah wal jamaah. Yang kedua, menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Tidak kata menunaikan ibadah kerana yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ni luahlah. Sama ada kerana dunia, kerana pangkat, kerana kemuliaan, kerana sanjungan, kerana pujian. Itu semua tu yang lain daripada Allah Ta'ala belaka tu dipanggil. Wa ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana yang lain. Saat ni wak bisa dunia. Dunia ni yang lain daripada Allah. Macam mana pula dengan yang lain tu syurga. Syurga ni masuk tak daripada yang lain daripada Allah.
Buat amal kerana nak syurga. Buat amal kerana nak syurga ni masuk kerana Allah ke kerana yang lain? Kerana lain juga. Sebab syurga makhluk Allah. Buat amal nak pahala lagi boleh balasan syurga. Ni pun kerana yang lain juga ni. Buat amal kerana nak syurga termasuk juga di bawah beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syurga ke pahala ke tu bukan Allah Taala, tu makhluk Allah. Sekalipun masuk juga di bawah beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah warna kerana syurga, syurga yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita jadi nak ke syurga, ayat duduk royak, hadis duduk royak ke syurga, dengan bagai-bagai nikmat syurga, ayat dan hadis yang duduk royak tu. Akhirnya kita pun nak ke syurga. Mari mana tawar syurga ni? Mari daripada Allah, mari daripada Rasul. Jadi nak syurga ni dipanggil kerana Allah juga. Tapi waktu ada level dia lah, ada darjah kedudukan dia. Kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf, di bawah tajuk sifat mahmudah ikhlasnya, dia akan datangkan ikhlas peringkat awam, ikhlas peringkat khawasul khawas, ikhlas dipanggil mukhlisin. Ikhlas peringkat orang yang mukhlisin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peringkat ikhlas peringkat muhibbin. Ada peringkat lebih tinggi tu, dia ada punya darjah dia. Dia ada punya kedudukan darjah dia. Tapi hak paling tingginya itu peringkat aulia ilah. Peringkat para sahabat radhiyallahu anhum wa aman semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerana yang lain, tidak kerana lain, sungguh-sungguh. Tak ada kerana pahala, tak ada kerana syurga, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab di hati mereka hanya ada Allah. Tidak ada makhluk di hati mereka, walaupun makhluk tu pahala, walaupun makhluk tu syurga sekalipun. Ini tidak boleh lakon-lakon ni. Ini sampai tahap mereka. Dia panggil ikhlas peringkat muwahhidin. Orang yang mentauhidkan Allah, tauhid khasah, tauhid aulia. Bukan tauhid orang kita nak ngaji permulaan agama untuk sah iman, tu bukan. Ni jangan duk lakon-lakon. Jangan duk bawa orang ni kepada masyarakat. Buat amal bukan kerana nak pahala. Buat amal bukan kerana nak syurga. Pahala syurga ni makhluk Allah. Buat amal semata-mata kerana Allah. Dengar dia orang-orang luar, orang tak biasa ngajinya, buat amal bukan kerana nak pahala, bukan kerana nak syurga. Buat amal bukan kerana nak masuk syurga. Dah kalau gitu di hari akhirat, kalau tak ambil syurga, tak ada dah tempat lainnya, neraka lah. Kalau gitu mau nak masuk neraka kan. Ada? Tak ambil syurga, bukan kerana nak syurga. Dan akhirat selain dari syurga ada. Selain dari syurga, syurga pun bukan, neraka pun bukan. Apa? Tanah rezak ke apa? RR orang panggil dah. RR tu. Ada? Tak ada dah. Syurga neraka, syurga neraka. Tiba-tiba dia buat amal tak ambil ke syurga, makna puak ni nak neraka. No, tidak faham. Hatinya hanya ada Allah. Wa amal hanya semata-mata kerana Allah. Bila Allah redha, siapa yang Allah redha sampai tahap ni, radhiyallahu anhum wa radu anhu ni, Tuhan redha dan dia redha pada Tuhan sampai tahap ni, bukan setakat syurga hak bawah ni, tu jannatul firdaus. Jangan salah faham kata tamu syurga nak neraka. Bukan tamu syurga, dia hanya semata-mata kerana Allah. Kalau kerana syurga ni masih lagi ada kerana yang lain bagi mereka lah. Ni kita jangan salah faham pula. Jangan duk baca kitab-kitab hakikat membicarakan bab ikhlas peringkat aulia tu sebelum kita ngaji ikhlas dalam ilmu fardu ain. Kena ngaji dulu tajuk ikhlas dalam kitab fardu ain, tasawuf fardu ain. Contoh ikhlas dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua tu. Ikhlas dalam kitab penawar bagi hati. Atau fardu ain pada kita. Belajar situ apa dia ikhlas dan apa dia punya darjah ikhlas tu. Kena belajar tu dulu. Jangan pergi pada ikhlas pembicaraan
dalam kitab hakikat, tasawuf hakikat. Contoh dalam kitab hikam, contohnya kalau buat amal ibadat tujuannya kerana yang lain, nak dapat balasan syurga, nak tolak daripada neraka, masih lagi belum menunaikan hak kehambaan. Hamba apa gitu? Buat amal sikit nak pahala, buat amal sikit nak syurga. Hamba apa gitu? Hamba buat amal sudahlah. Hamba kan? Ini peringkat dia. Bukan kalau kata nak ke pahala, nak ke syurga, dia kata tu orang yang ada nafsu, dia panggil orang jahil, orang lalat, orang yang tak kasih ke Tuhan, orang yang tidak makrifah ke Tuhan. Makrifah mana ni? Makrifah aulia. Ada kita ikan orang yang ni, orang yang hakikat, bukan cerita bab syariat. Orang jahil mana apa jahil? Jahil dengan hakikat yang sebenar. Walaupun orang jahil ni mutabahhiran bil ilm, walaupun ilmu dia melaut sekalipun, itu dia mensyariat, tapi ilmu dalaman tak ada. Akhirnya nak ke syurga. Jahil hakikat sebenar. Syurga tu makhluk Allah, bukan Allah. Ini cerita hakikat. Syariat kita comel loten dah. Bukan dah kita hikam huraian tak kepala mani. Wa amal kerana nak pahala, wa amal kerana nak syurga, ikhlas ijma' ulama. Ini syariat kita. Ikhlas ijma' ulama. Tapi dak ikhlas sampai peringkat tinggi, tapi ikhlas ijma' ulama. Tak soal tu. Tapi dalam kitab hakikat dia cerita kepada hak lebih tinggi. Sehingga kan atau tak boleh baca kitab hakikat. Kalau baca dengan tak kemah syariat di bahan tangk lain, sehingga kan dalam huraian hikam hak taqul manisnya tidak ada beza orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah Allah kerana nak ada balasan-balasan, ada tujuan-tujuan. Apa balasan tujuan? Nak pahala, nak syurga. Tak ada beza dengan semua berhala. Orang semua berhala, apa semua berhala? Nak selamat, takut kena bala bagi anggapan mereka. Dan kita semua Allah kenapa ni? Kerana nak pahala, tak selamat kalau nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada beza. Jangan kita orang, tak ada beza lah, semua berhala syirik. Orang buat amal nak pahala syirik juga, gunakan syariat. Lepas tu dia punya perkataan dalam kitab hakikah ni, jangan duk baca sendiri. Jangan duk baca sendiri. Jangan pergi hurah kau lain jadi rosak syariat. Bukan kata wa amal nak pahala, nak syurga. Wa amal kerana nak habang dunia. Tapi habang dunia ni bukan nak tangan orang. Habang dunia hak Tuhan janji nak beri. Dia gitu. Kalau kita wa amal akhirat tujuan nak dunia hak orang beri, hak tu riya, hak tu haram, kabair dah sebesar. Wa amal akhirat nak dunia hak Tuhan janji. Nak dunia hak Tuhan janji. Contohnya baca surah Waqiah, di antaranya kelebihannya murah rezeki. Kita membaca surah Waqiah kerana nak murah rezeki. Rezeki itu dunia tu, tapi murah rezeki daripada Allah, bukan kita nak orang. Kita baca surah Waqiah, kita semai duha sebab apa? Murah rezeki. Bukan nampak kepala, bukan nampak ke syurga, nampak dunia. Baca surah Waqiah hari-hari main duha, hari apa? Murah rezeki. Sebelum solat baca surah An-Nas. Sebab apa baca surah An-Nas? Nak pahala? Tak, nak lepas penyakit was-was. Dia baca pula surah Yusuf. Tak? Pasal nak comel ke apa? Gitu. Lepas tu baca surah An-Nisa ke baca surah Maryam untuk boleh anak puan. Ke rasanya? Ataupun dia bayar zakat. Sebab apa bayar zakat? Kerana nak lepas daripada Tuhan tarik harta-harta yang lain. Nak beri selamat harta, takut Tuhan tarik, bayar zakat. Dia bayar zakat ni bukan kerana nak ke pahala, nak ke syurga. Takut nak selamat harta-harta yang lain. Tarik di Tuhan kalau nak bayar zakat ni. Maka dia pun bayar zakat. Bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, tapi nak selamat harta dunia yang lain. Ini bukan belakang ni. Baca Waqiah, baca semayang duha, nak bawa rezeki, ni bukan sama je ni. Bayar zakat kerana nak selamat harta yang lain. Ini pun dihukumkan ikhlas lagi. Tapi ikhlas paling apa ni? Paling kebong lah.
Ikhlas oleh kebong dah, corok. Corok orang itu. Hak kebong sekali, hak paling rendah. Tapi dipanggil ikhlas lagi. Walaupun di situ nampak tujuan dunia. Berzakat kerana harta dunia banyak orang lain. Zakat 2.5% saja. Harta lain banyak lagi tu. Kan tambahlah kerana 2.5% ni hak lain jadi Tuhan tarik balik. 2.5% waktu baik sikit je kan, selamat orang lain tu. Dia pun bayar zakat kerana selamat hak lain. Hak 87%, 87.5%. Hak 97.5% tu. Banyak selamat kalau bayar 2.5%. Dia pun bayar 2.5% zakat. Nak selamat harta dia lain. Nak selamat dunia dia panggil. Dia panggil ikhlas lagi tu. Tapi hak nak pahala, nak syurga, itu ikhlas peringkat pertengahan. Tapi ijma' ulama dihukumkan ikhlas. Tak soal lah tunya. Sebab apa? Sebab pahala-pahala ni Tuhan yang tahu. Dosa kemudian balas neraka ni Tuhan yang peringat. Jadi kita pun takutlah ke neraka. Kan Tuhan peringat seumpama Tuhan amarang seumpama tu. Kita buat amal kerana takut ke neraka. Tak apa dah, ikhlas dah. Tapi lama hati kau bersih. Akhirnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu serah kepada Allah lah. Itu tak menjadi kewajipan kepada kita. Yang dikewajipan pada kitanya, kita wajib ikhlas. Kalau kau ikhlas pun tak apa dah. Bila naik sikit itu Allah yang susun pula lah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kadang-kadang bandingan dia gini lah. Nak upah ni, macam kita dengan anak-anak, suruh buat gapa-gapa serial. Ni tak main dah serial lah ni. Serial nak buat gapa lah ni. Serial sekarang kalau beli dia ni serial. Sekarang oleh sikit tu lah. Tak ada serial. Apa rial lah ni? 3-4 rial bukan ni. Allah, tolong segi kedai sikit, minta upah lalu, minta hadiah lalu dah. Dalam makan hidup makan siang malam, siapa tanggung? Sama lah kita. Nak tu nak pahala. Buat ni nak pahala. Tuhan nak beri kita siang malam nikmat lah. Kalau kira dengan amat ibadat kita dengan nikmat dunia pun tak padang ni. Kita tak pasang nikmat dunia yang ada di kita ni. Nikmat boleh bernafas. Kita nikmat. Nak tahu nikmat tak nikmat boleh bernafas? Pergi hospital. Hak pakai copong. Cuba buka copong, dia boleh nafas ke mana? Dan kita nak nafas ke mana? Pergi hospital pun tahu. Allah nikmatnya boleh bernafas, tak payah pakai alat ni, alat pernafasan ni. Buang alat pernafasan, maka tercungak-cungak dia ni. Payah dia nak bernafas. Tapi kita boleh bernafas susah, tak sedar pun. Tak sedar pun kita bernafas. Tengah tidur pun bernafas. Nikmat besar. Cuba kata belah malam tak boleh bernafas. Kena nyakit lelau. Tak tidur lah. Dan jumpa orang nyakit lelau. Tak boleh tidur. Dia bangun congok lah. Baring je. Tidur congok. Dah congok tidur kan? Tak boleh tidur. Apa pagi. Tak tahan sangat. Pergi hospital. Masuk benda dia tu. Semalam tak tidur. Dah tidur lah. Dia baring jatuh belakang je. Lalu. Dan kita pagi bangun pun lewat. Tak nikmat lah. Tengok orang sakit tu kan. Tak tidur dia kata tak boleh. Tak congok tak boleh bangun, tak boleh. Congok pun bukan boleh nafas molek. Tapi congok ni lega. Tapi nafasnya hok juga. Tapi kalau jatuh belakang je habis. Mana nikmat Tuhan beri. Tiba-tiba buat amal nak pahala. Mak ayah duk tanggung siang malam. Suruh pergi kedai minta upah. Kan? Tapi tak apa dah. Suruh pergi kedai, orang lain yang sibuk. Tu orang lain. Suruh pergi kedai sikit tak apa dah. Suruh kita semua. Suruh dia semua dah jadinya. Kata kan? Hak ni walaupun nak upah pun dia buat, tak apa dah. Tapi kalau anak kenang budi sungguh, anak budi sungguh, sugi kedai je dia gila dia. Sugi kedai je dia gila dia. Tak nak minta upah-upah Tapi tak boleh upah.
Mu nak beli apa mu beli lah. Boleh banyak daripada orang tak seria tu lagi. Orang tak seria dia juga lah. Oh sikit-sikit seria. Sikit-sikit seria. Pagi seria, tengah hari seria, petang seria. Ada orang buka kedai biar rumah tu hari lalu mak ayah. Dah pas seria. Tapi kalau tak minta pergi betul benar, nak beli apa membelilah. Boleh banyak lagi. Ni apa ni? Hak tinggi nak jus semua ni. Tak payah minta upah-upahnya. Sebab tu orang tu tahap kita ni dia ada beza lalu dah dua tahap kita. Tahap nak upah ni dia ada beza. Dengan taat orang yang amat abdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri sungguh-sungguh. Semata-mata kerana Allah, tak ada kerana yang lain. Kalau kita ni kerana pahala ni kita ada beza lalu dah. Beza kita bulan Ramadan dengan bulan tak Ramadan, beza ke tak? Beza lalu dah. Sebab beza Ramadan. Gandaan. Jadi sungguh bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan kurang. Sebab apa? Ada beza lalu dah. Tapi kalau buat ibadah hanya semata-mata kerana hamba, Ramadan ke tak Ramadan ke kita hamba, buat aje. Tapi kita tak sama lalu dah. Buat ibadat di tempat kita, buat ibadat di tanah haram kau. Tanah haram Madinah tak sama dah. Sebab apa? No, gandaan. Tanah haram Mekah ni gandaan. 100,000 gandaan. Dok Mekah tu ke pas sujud. Tapi balik kampung, balik asal. Sebab apa? Tak ada gandaan. Jadi makna berbeza dengan tanah haram Mekah dengan duduk tanah kita kampung sendiri ni. Sebab pahala, bukan kerana hamba Allah semata-mata. Ada beza lah dia. Ni bukan kata dia sejik duduk ceritanya, bukan sejik ustaz dia semayang di hotel dia je. Main hotel dia je. Lepas tu mula timbul tanya dah ustaz main di hotel boleh tak 100,000? Tanah haram Mekah 100,000 belaka. Bukan main di Masjidil Haram. Tapi main di masjid fadilat lain pula. Masjid kampung biasa ni pun fadilat lain dah. Masjid dengan surau pun tak sama dah. Masjid dengan surau tak sama dah. Masjid jamek dengan masjid tak jamek pula sama dah. Kenapa masjid jamek? Ni dah tulis sini masjid jamek di Payung. Ni bukan masjid jamek ni. Kepala kurang. Dia dah tulis masjid jamek Bukit Payung. Jadi masjid biasa kat sini bukan masjid jamek. Dah tak tulis kan? Kena tulis masjid jamek Bukit Payung. Ni masjid Bukit Payung. Tu bukan masjid jamek. Pahala kurang. Pahala lebih masjid jamek. Mana masjid jamek? Masjid awak Jumaat. Sini tak awak Jumaat, sini dia masjid biasa je. Ni tu. Masjid jamek lah panggil awak Jumaat. Masjid hak tak jamek ni masjid hak tak awak Jumaat dah. Kita kata turun tarah jadi surau. Mana turun tarah jadi surau? Kekal masjid. Boleh iktikaf. Orang haid nifas diharamkan duduk. Tapi dia panggil masjid, bukan jamek dah lah. Masjid hak tak awak Jumaat. Asalnya situ masjid jamek wak Jumaat. Bila dibina masjid baru, maka di situ sudah tidak di wak Jumaat. Maka masjid juga. Wak Jumaat ni panggil masjid jamek. Ubah nama tak ubah nama pun kalau kata wak Jumaat masjid jamek lah. Kita kalau masjid tak sudah tidak wak Jumaat, dia kata turun tarah jadi surau. Surau lain, masjid lain. Kita bermazhab Syafi'i, masjid lain, surau lain. Mazhab Hanafi dia sama je masjid surau ni, panggilan saja. Di masjid tempat yang diniatkan sebagai ke masjid. Kalau musola, surau, madrasah ni dia bukan niatkan sebagai masjid. Ada kot setengah orang disalah faham. Dia kata masjid dengan surau ni panggilan orang Melayu je. Tempat Jumaat panggil masjid, tempat dah Jumaat panggil surau, bukan. Masjid dengan Jumaat tidak berkait. Sebab itulah bangunan yang asal masjid kekal masjid walaupun tak buat Jumaat. Bangunan yang kita buat Jumaat tak akan jadi masjid kalau tak niat sebagai masjid. Contoh masjid hak Jumaat kitanya baiki. Untuk sementara semai Jumaat di Balaraya ke, di bangunan Siwi ke, buat Jumaat di Balaraya, buat Jumaat di bangunan Siwi. Boleh buat Jumaat. Asal ke di bangunan. Saya khemah-khemah tak boleh. Di bangunan yang tetap. Kalau kita pun buat Jumaat di Balaraya untuk sementara, buat Jumaat di bangunan Siwi untuk sementara,
Buat Jumaat tapi balai raya Bang Nasir itu bukan masjid. Takkan jadi masjid kalau tak niat sebagai masjid. Tak ada kaitan. Masjid dengan Jumaat tidak ada kaitan. Cuma kalau masjid wajib Jumaat, masjid jamek, masjid tak wajib Jumaat, masjid biasa. Gitu je panggilan. Surah kita tak niatkan sebagai masjid. Itu je. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, tiap-tiap bangunan yang buat untuk semayang hukumnya masjid. Panggil apa pun, musolla ke, surah ke, balasah ke. Tak kenal balasah? Balasah, bukan balah hok batal, balah hok sok. Tak kenal dah kita ni balasah. Tahu? Budak-budak dah sebut dah balasah pun kali. Mari saya dengar orang cakap ni karipak dipanggil apa? Sarasa ke apa dia panggil? Ada tak? Kemosa. Dia kata karipak, duduk tak panggil karipak. Dia kata pelik kita kenal karipak dah dia ada nama lain. Bukan karipak nama baru dia kata. Kita muda lagi ya. Sebab apa dak zaman tu kita tahunya karipak je balas tu. Dia kata bukan, ada nama dia. Apa ni? Tak pandang sebut macam Kemosa. Tak tahu lah ke orang kita ni. Kataan lama balasah pun tak ada dalam ni balasah. Kita budak-budak balasah. Di balasah surah ada surah-surah teranggih surah panggil balasah. Jadi mazhab Hanafi ni bangunan untuk sembahyang hukumnya masjid. Tapi kalau macam bangunan tu bilik di pejabat, di pejabat contohnya buat sembahyang, buat juga, buat mesyuarat, buat juga, buat apa-apa, buat juga di tempat tu macam jabat. Tak hukum masjid sebab tu bukan untuk sembahyang saja. Tapi kalau surah balasah memang untuk sembahyang. Maka mazhab Hanafi hukumnya masjid, boleh iktikaf dan boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mazhab Syafi'i kita tak boleh iktikaf sebab tidak diniatkan sebagai masjid, iktikafnya haram, sembahyang sunat tahiyatul masjid pun tidak sah. Itu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi lain, mazhab Syafi'i lain. Ni ada orang dia mari surah, dia mari balasah kita dia nak iktikaf. Dia sembahyang tahiyatul masjid. Sebab apa? Dia pakai hak India. India Hanafi. Dia hukum masjid belaka. Kita tak. Kita tak. Jadi kalau kita hukum masjid belaka macam surah, kalau macam kita masjid ni payah kalau buat program untuk umum. Orang puan payah dah tanya-tanya tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk masjid. Tak ada ruang untuk mereka. Kalau setengah masjid macam masjid ladang, dia lain. Masjid ladang dia hanya ruang utama je masjid. Kok luar tu dewan luar tu tempat orang jual tempat apa tu. Dalam masjid lah kalau luar tu pasal ada masjid ladang. Hatu memang dia tak jadikan masjid. Memang dia tak jadikan masjid luar tu. Dia hanya masjid kan di ruang utama saja. Maka senang. Orang uzur boleh duduk belakang, duduk kawasan luar, kawasan. Dia di situ ada belakang kan jual baju, jual apa ada belakang. Tu bukan ruang masjid. Tu baru mudah. Sebab tu di Kelantan setengah masjid. Kita duduk luar dia tu, luar ditulis situ. Di sini bukan masjid, gitu leh. Di ruang ni bukan masjid. Sebab takut kita giniat tahiyatul masjid ataupun kita semai sunat tahiyatul masjid. Ditulis dah di sini bukan masjid. Di ruang luar. Itu mazhab Syafi'i kita boleh bahagi-bahagikan. Masjid attack sebuah lagi tak masjid boleh bahagi. Jadi kalau poin tu masjid dia payah sikit lah. Kalau poin di surah mudah, boleh orang puan boleh pergi semua. Tak ada masalah. Satu kali tu saya mengajar satu surah. Jadi orang duduk luar, dia tak masuk. Dia duduk luar. Apa tak masuk kata? Betul lah masa tu hujan sikit hujan. Dia tak masuk juga. Kita hujan nak tutup api tu sebab kalau tutup itu dia bising. Apa duduk luar? Dia tu ustaz mengajar orang haid tak boleh naik atas surah. Sebab hukum di masjid juga. Kalau hukum kata surah ni masjid, tempat dia duduk tu dipanggil harim, halaman. Halaman pun masjid juga kalau hukum masjid. Tak boleh duduk kat luar, tak boleh duduk dalam mana? Duduk tengah hujan orang kata. Dia duduk di harim, di halaman, di luar. Kalau hukum masjid, dia harim, dia halaman pun. Kalau dia hukum masjid, dia masjid lah ke? Lepas tu dah hukum masjid. Kita ni surah kan? Dah ustaz tu kata bukan masjid. Ustaz tu dia tak ada masalah. Dia tak ada haid.
Ya hik tak nipah tak ada. Tahu tak masalah orang puan. Hik ni macam mana, nipah ni macam mana. Mazhab Syafi'i masjid surah. Masjid Jami', masjid Jumaat, masjid biasa tu, masjid Tawaf Jumaat, masjid Turun Tarah tu nah. Tu tak panggil masjid Jami'. Ni masjid Jami' lah ni. Tak itu tukar nama lah. Masjid Kebaya, masjid Jami' dah buat Jumaat. Jadi kita ni masjid Jami', masjid tak Jami' pun tak sama dah pahala. Masjid biasa dengan masjid surah pun tak sama dah pahala. Ni dengan Masjidil Haram. Di Mekah mulai ada semayang dia di hotel juga. Dah kata dapat dah kelebihan 100,000 kerana tanah haram Mekah. Tu kelebihan tanah haram Mekah. Kelebihan Masjidil Haram. Kelebihan Masjidil Haram. Dia pakat main hotel dia di pupuk dia. Berapa? Dia kata orang gajah memang boleh 100,000 juga. Memanglah tanah haram Mekah. Tapi dia tak ingat kepada kelebihan Masjidil Haram. Kelebihan masjid itu pula. Tadi masjid tempat kita pun tak sama dah kelebihan. Masjid pula, kalau masjid ni ada 10 orang makmum, masjid ni ada 15 orang makmum. Lebih 15 orang makmum lah. Dah ni Masjidil Haram orang ratus ribu, juta. Lepas tu hidup macam asal hotel dia juga. Dah cerdik lah. Tapi oleh kerana kita buat amal ni, kerana nak pahala, jadi berubah. Masa Ramadan tak Ramadan tak sama. Pergi Mekah, balik duduk Malaysia tak sama. Sebab apa? Sebab kita hamba-hamba lah. Tapi hamba nak kepada balasan. Gitulah tahap kitanya. Tapi ikhlas ke tak? Ikhlas termasuk dalam menunaikan ibadah kerana Allah, tidak kerana lain. Nak pahala, nak syurga, ikhlas ijma' ulama, tak ada khilaf, cuma darjah dia lah. Darjah dia kurang sedikit. Lepas tu nak darjah lebih tinggi, itu bergantung kepada kekuatan hati masing-masing. Ketiga, mengerjakan segala disuruh. Keempat, meninggalkan segala yang dilarang. Wallahu a'lam.